أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، إلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah masih mempertemukan kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi salah satu amalan kebaikan yang kita akan bawa di akhirat nanti, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita sama-sama telah menunaikan salat subuh berjemaah, dan sesungguhnya ada satu perkara yang kita kena ambil berat di atas kelebihan diberikan di antara perubahan waktu malam ke siang dan siang kepada waktu malam, yang mana imam kita dah bimbing kita, dibawakan dalam wirid tadi, yang kita semua sedia maklum bahawasanya kelebihan sebelum daripada solat subuh, tetapi selepas solat subuh barang siapa yang mengucapkan kalimah memohon kepada Allah Ta'ala dijauhkan daripada api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Secara individu dan kita berjemaah, imam membaca dengan Allahumma ajirna minan nar, membaca 7 kali. Di situ terdapat kelebihan bila mana seseorang selepas memberi salam tidak mengatakan sesuatu perkara hal-hal dunia, maka sehinggalah ia menyebut dengan kalimah Allahumma ajirni minan nar, ataupun berjemaah Allahumma ajirna minan nar. Kiranya mereka ini meninggal ketika itu, Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dirinya daripada api neraka.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa daripada kita. Dan biasa kita menyebut selepas salam itu dengan istighfar. Amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut kalimah astaghfirullah. Jadi kita sebutlah astaghfirullah 3 kali selepas salam. Dan kita pun berdoa, yang mana doa ini dibaca oleh imam kita sewaktu habis pada wirid tadi. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya ke atas Engkau aku sentiasa mengingati Engkau. Kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita ini sentiasa ingat kepada Allah. Ala zikrika wa syukrika, dan kita panjatkan juga kesyukuran semata-mata kerana Engkau, ya Allah. Allah beri dengan kita kesihatan tubuh badan kita, pergerakan kita, nafas kita. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon juga kepada Allah Taala wa husni ibadatik. Mudah-mudahan apa yang kita buat dengan amalan kita ini adalah sebaik-baik amalan yang Allah Subhanahu wa taala suka ke atas hamba dia. Jadi doa ni ibu-ibu, ayah-ayah jangan tinggalkan. Setiap kali waktu subuh dan waktu maghrib. Selepas kita pun membaca istighfar dan kita mengucapkan syahadah ketauhidan kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita bawakan di antara subuh dan waktu maghrib dibaca sebanyak 10 kali, diikuti dengan Allahumma ajirni minan nar. Tanpa kita menyebut kalimah-kalimah tentang hal-hal dunia. Bermaksud kadang selepas daripada salam, terkadang kita ini bercakap hal-hal dunia, bercakap dengan rakan kita di sebelah, maka dinyatakan bahawa kita jangan bercerita hal-hal dunia, sehinggalah kita memohon pada Allah Ta'ala, Allahumma ajirni minan nar. Waktu itulah kita kena lakukan. Andai kata kita meninggal, Allah Ta'ala haramkan daripada api neraka. Sebagian ulama mengatakan bahawa andai kata kita meninggal pada waktu lain, kita lakukan pada waktu subuh, dan Allah membawa kita pulang kepadanya pada waktu zuhur ataupun waktu asar. Sebagian ulama mengatakan mereka juga diharamkan daripada api neraka. Dan waktu maghrib kita lakukan sama. Sebab itulah di antara tuan-tuan guru, habaib mengajar kita, sewaktu kita habis solat dengan salam, kedudukan kita berada dalam tasyahud akhir, tidak berubah sehinggalah kita membaca Allahumma ajirni minan nar. Barulah kita bersila. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin diajarkan juga dengan posisi kita berubah waktu kita menjadi imam, mengarahkan jasad kita ke arah kanan atau menghadap kepada makmum. Bila? Waktu maghrib dan juga waktu subuh. Waktu subuh kita lakukan juga. Dan sebahagian daripada ulama mengatakan bukan sahaja pada waktu yang lain, tetapi pada waktu hari itu. Maknanya walaupun pada waktu malam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya api neraka. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sambung bab dalam Riyadhus Shalihin,
menyuruh membuat kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Muka surat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul A'raf ayat 199, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin, yang bermaksud jadilah engkau pemaaf dan suruhlah mengerjakan perkara-perkara baik serta berpalinglah, iaitu daripada jangan menghiraukan orang-orang yang bodoh, iaitu orang degil dengan kejahilan. Ini saranan daripada Allah Ta'ala dalam suratul A'raf. Selagi mana kita dihidupkan di atas muka bumi ini, buatlah amalan-amalan kebaikan. Apa amalan-amalan kebaikan? Yang berupa ibadat. Segala perbuatan baik itu adalah ibadat. Maka buatlah selagi mana kita mampu untuk kita. Tak kira waktu, tak kira masa, maka kita perbanyakkan. Yang perlu kita mohon setiap hari adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir bila mana kita tak mohon pada Allah Ta'ala dan kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita di antara orang yang tergolong di kalangan orang-orang yang rugi, yang mana kerugian dia ini bukannya seketika, terlalu lama manusia akan melaluinya, yang dinamakan yaumul akhirah. Apabila dihumban ke dalam api neraka, wa na'udzubillah, bukannya dalam usia kita sekarang sampai kepada 50, 60, 70 tahun, tapi yang kita khawatir sesungguh sampai 70,000 tahun dalam siksaan Allah Ta'ala. Manusia akan dibesarkan jasadnya waktu dihumban di dalam api neraka. Dikatakan bahawa geraham manusia sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan dapat bayangkan tak? Geraham yang ada pada mulut kita yang sebatang tu, Allah besarkan sebesar gunung Uhud. Bermaksud jasad manusia dikatakan sebesar di antara Makkah ke Madinah. Betapa besarnya jasad manusia. Mengapa Allah jadikan sedemikian? Supaya mereka menyaksikan dan merasakan azab kemungkaran yang dilakukan di atas muka bumi ini. Dan manusia akan merasa besar, dan banyak di antara penyiksaan-penyiksaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita khawatir, kita takut. Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran bagaimana Allah beritahu kepada di antara umat Nabi Isa AS dalam surat Al-Ma'idah ayat 115, yang mafhum daripada cerita tersebut di kalangan Bani Israel memohon kepada Nabi Isa AS atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menurunkan makanan-makanan yang dikehendaki. Andai kata sesungguhnya Tuhan engkau yang Isa ada di kalangan Tuhan yang berkuasa. Walaupun Allah telah tunjukkan kepada Nabi Isa, iaitu dengan mukjizatnya, dan menunjukkan kekuasaan Allah kepada Bani Israel, bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa yang boleh menghidupkan orang yang telah mati beberapa tahun. Dan orang yang mati ini bangkit, menyatakan kepada Bani Israel sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian masih lagi mencari bukti-bukti kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga kan Allah datangkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Di antara orang yang buta tumbuhnya rambut,
di antara orang yang buta daripada lahir. Tiba-tiba mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, maka dia menjadi celik. Malahan di antara orang yang kusta, orang yang sakit kulit, Allah sembuhkan sedia kala menjadi di antaranya kulit-kulit yang cantik. Pun masih lagi tidak percaya. Malahan dia minta kepada Nabi Isa, doa kepada Tuhannya, datangkan makanan kepada kami. Allah ceritakan dalam suratul Maidah, sehingga kan Allah menyatakan andai kata, ditunjukkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu masih lagi tidak mempercayai, kamu tunggulah, maka azab daripada Allah, Allah akan berikan azab yang tidak pernah diberikan ke atas makhluk-makhluk Allah yang berada di atas muka bumi ini. Itulah peringatan daripada Allah Ta'ala kepada Bani Israel, kaum Nabi Isa alaihissalam, nak menunjukkan bahawa apabila manusia dalam keadaan bongkak, dalam keadaan mereka ini takabur, dalam keadaan mereka ini riak, melawan atas kekuasaan Allah Ta'ala, Allah ingatkan, aku akan berikan satu azab yang tidak pernah dirasai oleh makhluk di atas muka bumi ini. Dapat kita gambarkan bahawa sesungguhnya Allah jadikan besar jasadnya. Ular-ular sedang menggigit, kalajengking sedang menggigit jasad yang dalam keadaan tertiarap berada di dalam neraka. Cerita ini dikisahkan bagaimana Jibril alaihissalam melihat kedudukan penghuni-penghuni neraka. Dikatakan bahawa insan yang terakhir diangkat oleh Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam syurga, sedangkan mereka ini telah dihumban di dalam neraka selama 70,000 tahun. Tuan-tuan, 70,000 tahun bukannya waktu dunia, tapi waktu akhirat. Jibril ni diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tugas yang dirasakan agak berat, di mana perintah daripada Allah Ta'ala menyuruh membawa seekor kibas daripada langit yang ketujuh, dikeluarkan daripada syurga untuk dibawa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa penyembelihan. Maka Jibril ini naik ke langit yang ketujuh, tuan-tuan. Bayangkan, dikisahkan daripada langit pertama nak pergi langit kedua, perjalanan memakan masa 5,000 tahun. Satu tingkatan langit tu 5,000 tahun, perjalanan ini nak sampai kepada langit yang ketujuh, bermaksud hampir 3,500 tahun. Tapi kerana kepantasan kebesaran yang Allah Ta'ala bagikan kepada Jibril, dia boleh naik daripada bumi ini terus kepada langit yang ketujuh, mengambil seekor kibas dan diturunkan oleh Jibril melalui perintah Allah Ta'ala, diletakkan tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Keadaan memejamkan mata Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail, lalu Allah menggantikan tempat Nabi Ismail, tempat tersebut dijadikan seekor kibas, dan Nabi Ismail bersama dengan Nabi Ibrahim menyaksikan penyembelihan kibas tersebut. Kerana waktu terletaknya Nabi Ismail, pisau ini yang sifatnya tajam memotong tidak memberikan luka kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menjadi hairan, adakah pisaunya tidak tajam, tetapi bila pisau tersebut diketukkan kepada batu, terbelah batu. Tapi bila melaksanakan perintah Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun memotong. Keluar daripada darah kibas tersebut memancut sehingga kan kena pada jasad Ibrahim. Namun demikian dia reda, keadaan memejam mata, dia reda bahawa ini adalah suruhan Allah, dan didapati bahawa
tempat tersebut adalah seekor kibas. Nabi Jibril ini pergi dan turun hanya seketika. Tuan-tuan dapat bayangkan macam mana keluasan neraka. Jibril ini terbang tuan-tuan sebelum masuk ke dalam syurga untuk makhluk yang terakhir melihat kedudukan neraka. Terbang sejauh-jauhnya tempat keluasan neraka. Lalu terdengar suara daripada hamba Allah yang menyebut, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Keluar kata-kata pujian kepada Allah Ta'ala, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jibril mencari suara tersebut untuk diberikan syafaat, diangkat dan ingin dimasukkan ke dalam syurga. Namun demikian tidak dijumpai seseorang yang dimasukkan dalam neraka kerana keluasan dia. Tetapi Jibril dengar, dia cari, tak jumpa. Jibril berpatah balik, pergi bertemu Malaikat Malik, kerana Malaikat Malik lah yang menjaga pintu neraka. Minta kepada Malaikat Malik cari bersama. Kerana apa? Untuk ambil makhluk Allah ini untuk diangkat masuk dalam syurga. Malaikat Malik diikuti dengan Malaikat Zabaniyah, malaikat yang membawa daripada rantai dan tukul besi neraka ini untuk menyiksa manusia. Dia mencari tuan-tuan. Malaikat Malik sendiri yang menjaga neraka pun tidak menjumpai di mana hamba Allah ini berada. Dapat bayangkan tak tuan-tuan? Sesungguhnya kita ini di dalam rumah, barang-barang kita simpan di dalam rumah. Siapa yang mengetahui barang tu kalau tidak diri kita, sebab kita empunya rumah. Berbanding dengan imam punya rumah, saya yang datang rumah imam, saya tak jumpa barang yang imam simpan. Kerana imam tahu kat mana tempat yang dia simpan. Ibarat saya tanya kepada imam, di mana gunting imam? Imam pun kata ada dalam rumah. Imam ni balik rumah dia, dia tahu kat mana gunting tu. Tapi kalau saya datang rumah imam suruh cari gunting, saya tak jumpa kat mana disimpan. Mungkin kata imam letak di laci meja, yang biasa kita simpan di rumah macam tu, kita cari tak ada. Kat mana agak imam simpan? Tapi masalahnya bila Malaikat Malik ini jaga neraka, dia cari pun tak jumpa. Betapa dahsyatnya Allah letakkan di dalam jurang api neraka. Maka tak jumpa, tapi mendengar kalimah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Berpatah kembali Jibril bersama Malaikat Malik dan mohon kepada Allah Ta'ala agar tunjukkanlah di mana seorang penghuni neraka yang masih mengingati dan menyebut, memuji Allah Ta'ala. Allah bagi tahu kepada Malik dan Jibril, kamu pergilah di dalam satu benua. Di dalam satu benua yang besar tuan-tuan, yang kita tak dapat gambarkan. Kalau kita kata gambarkan sekarang, benua Asia ni pun luas. Berapa buah negara yang ada dalam benua Asia? Kalau sebut benua Amerika Utara, berapa banyak negara ada di situ? Amerika Selatan, berapa negara? Luas. Tapi itu adalah dunia. Yang ini tentang dunia akhirat. Carilah dalam satu benua. Kamu mencari juga selepas itu dengan satu buah negara. Dan kamu selepas menjumpai negara tersebut, kamu carilah dalam negara tersebut ada sebuah negeri. Di dalam negeri tersebut kamu carilah di dalam satu wilayah. Dalam satu wilayah itu kamu cari dalam satu daerah. Dalam satu daerah kamu carilah di dalam satu kawasan. Di dalam satu kawasan ini kamu carilah dalam satu kampung. Di dalam satu kampung kamu carilah di dalam satu penjuru, dikatakan taman. Di dalam satu penjuru kamu carilah di dalam satu lorong.
Di dalam satu lorong kamu carilah di dalam jurang-jurang api neraka. Berapa banyak jurang-jurang api neraka diberitahu oleh Allah Ta'ala, maka masuklah dalam jurang itu. Dan kamu lihat berada di dalam jurang api neraka, maka hamba Allah itu sedang diseksa. Betapa peringkat manusia yang dihumban dalam api neraka dicari oleh Jibril. Satu tangga ke satu tangga, satu tangga ke satu tangga, satu tangga, sampai beberapa peringkat baru nak jumpa dan memasuki dalam jurang api neraka yang kita tak tahu kedalaman tersebut. Pernah diceritakan oleh Nabi SAW bila ditanya oleh Abu Hurairah dalam tausiah Nabi SAW, kedengaran satu dentuman, hadis sahih. Lalu ditanya oleh Abu Hurairah, bunyi apakah itu ya Rasulullah? Itulah bunyi sesuatu yang telah jatuh ke dalam api neraka selepas 70 tahun barulah sampai kepada dasarnya. Tuan-tuan dapat bayangkan bagaimana Allah Ta'ala menyiksa hamba-hambanya yang ingkar. 70 tahun baru sampai. Bayangkan dah, bila malaikat Jibril turun bersama dengan Malik ini dan pergi bersama dengan Zabaniyah, dilihat keadaan manusia di dalam jurang api neraka, keadaan tertiarap. Di atasnya penuh dengan ular dan juga kalajengking. Mulutnya tidak menghentikan dengan kalimah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Diketahui bahawa sungguhnya malaikat datang. Manusia berkata, wahai malaikat Zabaniyah, adakah engkau ingin menambah siksa yang telah aku tanggung ketika ini? Dia bertanya kepada malaikat Zabaniyah, sesungguhnya datangnya kami Jibril ingin mengangkatkan kamu dan memberikan syafaat. Dipegang hamba Allah ni tuan-tuan, lalu diangkat dan digoncang oleh malaikat Jibril. Pertama sekali gugur daripada ular-ular dan juga kala-kala jengking yang ada di atas jasad, bertaburan tuan-tuan. Dan akhirnya Jibril pun mengangkat, rupa-rupanya di leher dan kaki serta tangan dibelenggu dengan api neraka. Dibawa oleh Jibril sampai kepada pintu neraka dan mohon kepada Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam syurga selepas disiksa hingga 70,000 tahun. Tuan-tuan, itu yang kita khawatir. Kita rasa diri kita ini kerdil, yang kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khawatir kalau seandainya kita pergi bertemu dengan Allah, kita tak bawa apa-apa. Apa yang kita nak bawakan? Kita khawatir bila ditimbang amalan kita. Bila ditimbang amalan kita, dalam mendapati bahawa amalan yang sedikit. Betul, sesungguhnya seseorang yang dimasuk dalam syurga Allah Ta'ala adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh melakukan ta'muruna bil ma'ruf uzil afwa wa'mur bil ma'ruf. Buat baik, buat baik, buat baiklah. Timbang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan timbang pada manusia. Amalan kita walaupun sebesar zarah. Dan sesungguhnya manusia itu digambarkan akan dihumban dalam neraka, diberikan tanda-tanda dan pasti dimasuk dalam api neraka. Bukan saja lelaki dan juga perempuan, tetapi yang kita dah tahu ramai di kalangan orang perempuan, tetapi lelaki pun diberikan tanda-tanda. Di antara orang-orang lelaki yang akan dihumban ke dalam api neraka yang bernama seorang pemimpin. Pemimpin sama ada daripada pemimpin masyarakat atau pemimpin kepada keluarga. Di antara lelaki yang mula-mula dihumban, yang dinamakan pemimpin yang bergelar suami, namun demikian dia tidak menjaga pada diri dia serta ahli keluarga dia yang terdiri pada isteri dan anak-anak untuk bawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun demikian anak-anak serta isteri melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak terasa sedikit pun apa kemungkaran yang telah dilakukan. Inilah lelaki-lelaki dayus yang akan dicampakkan dalam api neraka. Yang kedua, iaitu orang yang
sekiranya waktu di alam mahsyar dan waktu tersebut diberikan dengan buku amalan tersebut tangan kiri, dan diambil daripada tangan kiri, dan sebahagian daripada ahli tafsir menceritakan di dalam dada ni tuan-tuan berlubang, dan diseluk tangan ni tuan-tuan diambil daripada belakang. Ada daripada belakang tangan ni tuan-tuan untuk apa? Amalan buku catatan dia. Ambil sahaja tangan tersebut kiri tuan-tuan, sudah pastinya dia akan dihumban ke dalam api neraka. Yang kita khawatir lagi siapa di kalangan orang lelaki yang solat, dan juga dia yang bukan sahaja solat tapi berpuasa, malahan dia menunaikan zakat, bersedekah, bangkit malam, tetapi rupa-rupanya orang tersebut tuan-tuan, dia hanya menjaga hak kepada Allah, tetapi hak manusia tidak dijaga. Maksudnya tali Allah hablum minallah wa hablum minan nas pun dia kena jaga. Apa tali di antara manusia? Maka kita ini jangan sekali-kali membuat dosa sesama manusia, dengan menyakiti dia, dengan menghina dia, dengan mencaci dia, dalam keadaan berdendam sehingga tiada kemaafan bagi dia. Dengan sakitnya hati tuan-tuan, sehingga kan seorang itu membawa kepada yaumul akhirah. Terjadi kat dunia ni manusia dalam keadaan disakiti, sehingga kan keluar kata-kata daripada manusia, kalau ini yang dilakukan ke atas aku, kau jawab je lah besok kan akhirat. Kalau ini kau buat terhadap aku, dengan apa yang kau ambil, kau carilah aku besok ke akhirat, cari aku kat sana, kita settle kat sana tuan-tuan. Pernah tak dengar manusia kata demikian? Ini dikatakan bahawa hablum minan nas. Kalau seandainya dia ibadat pun, tapi hati dia, mulut dia tidak dijaga tuan-tuan, kepada manusia itu sendiri datang kata-kata nista, macam mana kita nak berhadapan dengan Allah Ta'ala? Walaupun amalan dia banyak tuan-tuan, amalan kebaikan dia banyak sehingga kan memberatkan kepada timbangan, namun dosanya kecil, tetapi disebabkan dosa dengan manusia, maka sesungguhnya apa yang dilakukan kepada orang lain dengan dosa, amalan-amalan yang ditimbang yang banyak ini Allah akan ambil dan diberikan kepada orang yang telah dianiaya. Maka timbangan tersebut, amalan yang banyak sedikit demi sedikit diambil, maka dia menjadi ringan, dan jadilah tempat amalan berat tersebut yang nampaknya sedikit kerana amalan baiknya banyak, dia akan memberat kembali dalam keadaan amalan yang kotor, yang jahat ni jadi berat, dan amalan yang baik menjadi ringan. Sampai satu ketika manusia ketika itu yang menyakiti orang lain, dia cari amalan kebaikan untuk tobat pada orang lain, maka amalan kebaikan dah tak ada dah habis dah amalan kebaikan, rupa-rupanya dah diganti dengan amalan kejahatan. Tetapi dia ada hutang lagi, hutang dengan manusia dengan kejahatan, maka Allah ambil daripada orang yang telah dilakukan ke atas kejahatan bagi dia, jahat daripada orang lain ni tuan-tuan, diambil oleh Allah Ta'ala dan diletakkan kepada orang yang menganiaya ini dengan pemberat, iaitu pemberat dengan pemberat kejahatan. Maka ditambah. Bagaimana keadaan orang demikian? Itulah orang yang berada dalam api neraka. Tapi kalau amalan dia stabil, maka hukuman daripada Allah tu teramat adil. Andai katalah amalan dikatakan bahawa dengan 1000 kejahatan, lalu dibuat dengan kebaikan 1001 kebaikan, dia lebih dengan 1 kebaikan saja. Kebaikan ada 1001 dan kejahatan ada 1000, maka mereka ini akan dimasukkan mana? Dimasukkan di dalam syurga. Sebab apa? Sebab daripada 1000 kejahatan ini Allah akan tutup dengan 1000 kebaikan. Maka ada kebaikan kat situ, maka Allah masukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ini katakan bahawa pengadilan daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah dimati Allah Ta'ala, Allah menyarankan dalam Al-Quran, Nabi menyatakan dalam hadis Nabi SAW,
cerita daripada Riyadhus Shalihin ini pun dinyatakan oleh Allah Ta'ala, buatlah baik selagi mana kita ini mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi dalam surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian yang menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kebaikan dan melarang daripada perbuatan kejahatan. Ini tuan-tuan, Allah bagi tahu. Jadi kita buat kebaikan. Jadi nak buat kebaikan tuan-tuan, kita dah tahu kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan daripada Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia macam kita juga, tetapi dia ada sifat yang wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat mustahil yang bertentangan siddiq, amanah, tabligh, fatanah ialah kazibah, iaitu dengan sifat pembohong. Mustahil Nabi ini adalah orang yang pembohong, tidak. Dan dia bukan di kalangan sifat dia itu sifat khianat. Tetapi Nabi SAW Rasul ini adalah dengan sifat amanah dia. Lawan dia adalah khianat. Tapi Nabi SAW tiada khianat bagi dia. Tabligh, sifat Nabi SAW yang wajib, yang bertentangan dengan Nabi adalah menyembunyikan. Dan akhirnya ialah fatanah, kebijaksanaan. Dan lawan bagi kebijaksanaan ialah baladah. Ni Nabi SAW yang kita beriman padanya. Sebab Nabi SAW memberi, ada kelebihan daripada Nabi-Nabi yang lain. Dinyatakan bahawa ada 6 kelebihan daripada Rasulullah SAW yang tidak ada pada Nabi-Nabi sebelum itu. Di antara yang pertama, kata-kata Nabi yang pendek tetapi mempunyai maksud yang terlalu besar. Kata-kata Nabi SAW yang dalam keadaan singkat tetapi dihuraikan oleh ulama-ulama memberikan satu gambaran yang terlalu besar. Andai kata seseorang itu merahmati kepada orang lain, sesungguhnya Allah akan merahmati ke atas engkau. Maksudnya, andai kata kita ini melakukan kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya kebaikan daripada Allah tu akan diberikan kepada kita. Dibahaskan oleh ulama-ulama. Kata-kata Nabi pendek tapi memberikan maksud yang terlalu besar bagi kita. Itulah di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan di atas muka bumi ini adalah untuk semua umat-umat. Berbandingan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi-Nabi terdahulu adalah untuk kepada umat dia sendiri. Tetapi Nabi Muhammad SAW bawakan kepada kita semua kepada umat. Tak kiralah di antaranya di kalangan golongan orang Arab, tetapi ajnabi, iaitu orang-orang yang bukan Arab pun, maka Nabi SAW utus untuk semua kepada kita. Dan yang ketiga, dijadikan kepada Nabi SAW muka bumi ini menjadi suci. Maksudnya, kita boleh beribadat kat mana-mana sahaja. Kat mana-mana kita boleh beribadat. Kalau seandainya kita memijak kaki kita di atas tanah, adakah kita boleh solat di atas tanah? Sudah semestinya kita boleh solat di atas tanah, kerana tanah itu pun adalah tempat yang suci. Itu di antara kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Utusan itu adalah utusan yang terakhir. Nabi SAW adalah utusan yang terakhir. Tidak ada Nabi selepas Rasulullah SAW. Namun demikian, kita lihat ada lagi orang yang mengaku bahawa dia adalah Rasul. Tiada Rasulullah SAW selepas Nabi Muhammad SAW. Oleh yang demikian itulah yang diberikan dengan tanda-tanda kelebihan daripada Nabi SAW, maka kita cari siapa? Cari Rasulullah SAW. Macam mana nak dapatkan cari Nabi SAW? Cari apa yang Nabi ajar. Nabi bagi tahu dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran, Nabi bagi tahu dalam hadis Nabi SAW. Cari syafaat Nabi SAW. Apa syafaat Nabi? Syafaat Nabi banyak, tuan-tuan. Nabi bagi tahu di antara orang yang mengamalkan macam ni, tunggulah nanti di akhirat Nabi SAW akan beri syafaat. Di antaranya ialah orang yang banyak mengucapkan kalimat tasyahud. Maksudnya orang yang banyak bersyahadah.
dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semalam kita dengar satu daripada peristiwa yang kita rindu dan rasa cemburu untuk berlaku kat kita. Seorang hamba Allah daripada Kedah, tuan-tuan, yang pergi menunaikan solat subuh, dan dia ini adalah ahli jawatankuasa surau di surau dia, iaitu ahli jawatankuasa sebagai pemeriksa kira-kira. Namun demikian, pernah dikatakan bahawa kita datang ke masjid ni untuk apa? Untuk jadikan amalan kita bawa besok kat akhirat. Dia cakap, tuan-tuan, dia cakap. Dan besoknya malam tu dia dah berbincang, dia bermesyuarat. Dia kata besok, majlis besok dia nak buat air kopi kau. Maksudnya orang masjid ni, tuan-tuan, ada di antara yang suka berkhidmat dan dia pandai satu-satu benda. Kadang dia buat teh tarik, kita tahu teh tarik, ni lah haji ni buat. Yang lain tak boleh lawan dia punya teh tarik. Macam tu juga seorang hamba Allah ni, Abang Man, dipanggil Abang Man ni. Dia kata besok saya nak buat air kopi kau. Semua suka berseluruh. Besok dapat minum air kopi kau. Tapi pagi besok, tuan-tuan, dia pergi bersurau dan dia pergi sembahyang. Berkumandang suara kebesaran Allah Ta'ala, memuji Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diikuti dengan kalimat tasyahud. Habis tasyahud, tuan-tuan, terus senyap, tuan-tuan. Lalu kedengaran daripada mic ni, tuan-tuan, kekecohan. Tak lama telefon ahli keluarga dia. Rupa-rupanya Abang Man ni selepas melaungkan azan dengan kalimat Allahu Akbar dan di bertasyahud, Allah Ta'ala jemput dia dan dia meninggal, tuan-tuan, selepas di bertasyahud. Betapa cemburunya kita nak dapatkan demikian. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penuh, tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Akhirnya dia terbujur. Dia hantarkan WhatsApp, nampak dibungkus, tuan-tuan, ditutup dengan kain pelikat. Hamba Allah dalam keadaan subuh. Orang yang tidur dia bangkit pergi jalan, berjalan kaki ke masjid. Inilah jalan-jalan untuk menuju syurga. Lalu dia bersyahadah dan dia pergi menghadap Allah Ta'ala. Orang yang demikian sesungguhnya tunggulah di sana untuk diberikan syafaat daripada Nabi SAW. Ini di antara syafaat Nabi. Syafaat yang kedua, Nabi akan cari juga di antara orang-orang yang berpuasa. Sebab tu Nabi memberikan, bagi tahu kepada kita amalan Nabi SAW. Mampu kita buat, kita buat. Di antara yang kita bagi tahu dulu dengan solat duha, Nabi tak pernah tinggal. Seterusnya dengan solat witir, Nabi tak pernah tinggal. Dan yang ketiga ialah saum, puasa abyad, puasa bid, puasa putih, 13, 14, 15 pada setiap bulan. Kita mampu, tuan-tuan, kita buatlah. Kita nak apa? Syafaat pertolongan Nabi SAW di akhirat besok. Yang ketiga, di antara orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Syafaat bukan daripada Allah Ta'ala, malah Nabi sendiri pun akan berikan syafaat, kerana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, bacalah, bacalah Quran. Kalau tak anda kata Quran nak baca, tuan-tuan, dengan Quran yang tebal tu kita tak mampu nak bawa ke mana-mana. Lidah kita basahkan dengan bacaan Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, tuan-tuan, siapa yang buat amalan, tuan-tuan, mulut dia membaca tidak henti-henti dengan Suratul Ikhlas, itulah di antara satu amalan yang besar. Besar sungguh Suratul Ikhlas tu. Bacalah semampu kita. Tapi itulah, kita nak buat amalan ni susah kadang. Sebab apa? Dengan sifat kita ni kadang terlupa. Selalu kita kata kenapa tak baca sedangkan ada masa. Tak tahulah, terlupa. Kita naik kereta, kita boleh baca. Berapa hari, dalam satu hari dah tak kita ini beristighfar, berselawat, baca qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulama ajar, tuan-tuan, Nabi ajar setiap hari itu kalau boleh habiskan 100 kali kita baca qul huwallahu ahad. 1 minit bukannya, dan satu minit bukannya 1 kali Suratul Ikhlas, tak. 1 minit kita boleh dapat beberapa kali dengan bacaan Suratul Ikhlas. Kita boleh baca 3 kali ke 4 kali.
bermaksud cuma berapa minit kita membaca dengan suratul Ikhlas. Dan yang yang keempat di antara orang yang akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang berselawat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah tahu dah, kita tak lama lagi ni sampai masuk kepada bulan Rabiul Awal. Sekarang ni dah bulan Safar. Lepas bulan Safar ni lebih kurang dalam 15 hari lagi kita masuk bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW lahir pada 12 Rabiul Awal. Lahirnya pada hari Isnin, meninggalnya pun pada hari Isnin. Usia dia 63 tahun. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, usia dia meninggal pada usia 63 tahun. Sayyidina Umar meninggal usia dia 63 tahun. Benarlah Nabi SAW bagi tahu, pernah sekali Nabi SAW berjalan di antara Abu Bakar dan Umar beriringan, dan Nabi menyatakan kepada Khulafa' Rasyidin ini, sesungguhnya kita akan masuk syurga beginilah. Allahu Akbar. Nabi bagi tahu pada para sahabat, dan didapati bahawa Nabi SAW masuk dalam syurga dibagi tahu beginilah, dan akhirnya dia bersemadi bersama-sama dengan Nabi SAW di bumi Madinatul Munawwarah. Dan di antara syafaat yang saya bagi tahu seterusnya, tuan-tuan tahu tak, orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya ialah orang yang jasad dia ini disemadikan di tempat persemadian tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tanah Madinatul Munawwarah. Sebab tu kita ni mohon pada Allah Taala, kalau kita pergi umrah, ya Allah, kalau seandainya nak ambil aku, ambillah aku ya Allah pada tempat yang baik. Boleh tak kita doa sedemikian? Boleh. Di antara tempat yang baik mana tuan-tuan? Iaitu Madinatul Munawwarah. Siapa meninggal di sana tuan-tuan akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah nak ambil tuan-tuan kat mana-mana, walaupun kita tengok dia sihat, rupanya kat Madinah dia ambil oleh Allah Taala. Kan banyak kita tengok kisah-kisah lah hamba Allah, seorang mutawif, seorang ustaz yang bawa jemaah, meninggalnya mana? Di Madinah. Dia sihat, dia bawa jemaah pergi datang ziarah tuan-tuan. Tapi waktu dia dah ziarah tu, lalu dia keletihan balik ke hotel, lalu dia kena serangan, serangan stroke tuan-tuan. Dan dia kena stroke di mana? Di Madinah. Masuk ke hospital Madinah, dia kembali ke rahmatullah kan, bumi Madinah. Yang orang tak sangka-sangka, 2-3 tahun lepas seorang hamba Allah meninggal pada hari Ramadan, bulan puasa. Meninggal dia dalam keadaan puasa, meninggal dia selepas solat, meninggal dia dalam keadaan selepas menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas ziarah Nabi, di depan makan Nabi dia pun rebah. Rebah rupanya dia kembali ke rahmatullah. Alangkah di antara orang-orang yang beruntung. Ada di antara mutawif ni tuan-tuan yang bawa jemaah travel ni ulang-alik setahun 2 kali, kadang setahun sekali, kadang setahun 3 kali yang bawa jemaah. Akhirnya bukan mati kat Madinah, bukan mati kat Mekah, walaupun dia sakit, sampai ke Malaysia, kat airport dia meninggal. Sebab tu kita ni doa, mudah-mudahan kita meninggal pada tempat yang baik, tempat yang baik di antara itulah Madinah. Siapa meninggal di Madinah dapatlah syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya di antara orang-orang yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang berdoa tuan-tuan, iaitu doa selepas orang melaungkan azan. Sebab itulah bila azan tuan-tuan kita diam, selepas daripada azan kita angkatkan doa. Kita pun ingat lepas daripada azan tuan-tuan terus berselawat. Bila sebut la ilaha illallah, tuan-tuan pun menyebut la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barulah kita doa Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah. Maka orang yang berdoa sedemikian yang dibacakan selepas solat, selepas azan, maka dia akan layak untuk mendapat syafaat pertolongan daripada
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan wasilah, tuan-tuan. Dan seterusnya, iaitu siapa di kalangan orang yang dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang solatkan jenazah orang-orang muslim. Sebab itulah siapa yang kita lihat ada meninggalnya seorang di kalangan orang-orang Islam, maka kita solatkan dia. Solatkan dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berikan syafaat bagi orang-orang yang solatkan jenazah. Maka sebab itulah ambil peluang, kita tahu kan bahawa sesungguhnya Allah akan berikan bagi orang-orang yang pergi menziarahi orang meninggal, lalu pergi menyembahyangkannya, lalu sampai kepada pengkebumian, maka dia dapat 3 qirat. Lalu sahabat tanya 3 qirat. Qirat tu apa ya Rasulullah? Iaitu balasan pahala yang sebesar gunung Uhud. Sebab tu kalau ada jenazah, solatkan. Kita kat Mekah, kat Madinah dengar azan as-salatu 'alal mayyit, maka cepat-cepat terus semua. Ada orang dah berjalan, tuan-tuan berhenti sekejap solat. Bukan dia kena rukuk, bukan kena sujud, cuma 4 kali takbir. Habis salam ni terus dia orang jalan. Sebab dia tahu kat situ. Maka Nabi akan memberikan syafaat orang-orang yang mendoakan. Orang keadaan baik, tuan-tuan, kita lihat jenazah dia pun dalam pengurusan dia cepat. Malahan disembayangkan ramai orang. Sebab tu dikatakan bagi mereka yang dah disolatkan ketika dia meninggal, didapati sehingga jenazah itu disolatkan lebih daripada 40, bermaksud 40 orang yang menyolatkan dia, maka termakbullah atas permintaan doa daripada jemaah di kalangan orang-orang yang beriman. Lepas tu kita tengok orang yang meninggal, tuan-tuan, ada jenazahnya ribuan. Jadi jenazah ni kita solatkan berapa kali? Sekali je. Kalau tuan-tuan bawa jenazah ke hospital, disembayangkan kat sana, sampai kat rumah disembayangkan lagi, tuan-tuan sembayang cuma sekali je. Ada sebahagian mengatakan bahawa siapa yang sembahyang kali kedua, dikatakan bahawa hukumnya adalah haram. Tetapi sebahagian mengatakan bahawa hukumnya adalah tiada apa-apa bagi dia. Maknanya sekali itulah. Solat jenazah sekali je. Walaupun orang lain sembahyangkan tak apa, tapi jangan pada kita. Sekali saja. Sebab itulah kalau orang meninggal ni, tuan-tuan, duduk situ, baca surah Fatihah, khususkan untuk jenazah. Orang keadaan baik, meninggal sekejap itu lah. Meninggal lepas zuhur ke bumi, tengok asar dia dah masuk dah. Baru-baru ni seorang hamba Allah, khidmat dia memang kat masjid, tuan-tuan. Kalau saya sebut mungkin tuan-tuan kenal, iaitu tuan kepada syarikat kenderaan Aziz Melaka. Tuan-tuan tahu kan, SKA, panggil SKA. Telah pun kembali ke rahmatullah 2 hari lepas. Jenazah dia dikebumikan di Kampung Tehil. Meninggal waktu zuhur, tengah hari tu meninggal, asar dah masuk dah dalam liang lahat. Subhanallah. Saya kenal sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia memang orang kat masjid, perkhidmatan dia kat masjid. Walaupun dalam keadaan dia dah berusia, usia dia berapa? 81 tahun. Masjid tu ibarat seperti rumah kedua dia lah. Waktu memang dia kat masjid. Waktu memang dia kat masjid. Malahan dia kadang jadi imam, kadang dia jadi bilal. Pantang keadaan masjid tu dalam keadaan kosong. Kosong kalau seandainya tiada kuliah. Dia akan kontak, tuan-tuan. Dia akan kontak siapa yang kosong. Rupa senarai itu ada nama-nama yang dia akan panggil. Ustaz kosong tak? Ustaz kosong tak? Ustaz kosong tak? Datang. Dia bagi kat saya, Ustaz kalau kosong Ustaz cakap je bila. Sebab apa? Dia nak makmurkan masjid. Semua daripada dia, tuan-tuan. Allah bagikan dengan kelebihan bagi dia, dia infak pun untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setakat makan-makan ni tak payahlah. Sebab memang makan je, memang dia yang akan bagi. Betapa besarnya, tuan-tuan. Kita tengok meninggal, urusan dia sekejap je.
Dan saya pergi waktu pengurusan jenazah tu. Jenazah tu dah sampai masjid, tuan-tuan. Bayangkan Masjid Tehil tu penuh. Sembahyang asar tu penuh dan majlis sembahyang Jumaat. Saya kata subhanallah, ya, orang dalam keadaan baik, maka Allah tunjukkan pun dalam keadaan baik. Ya. Disebabkan penuh, tuan-tuan, sembahyang jenazah, maka semua masuk rapat-rapat sikit lah perbandingan sembahyang asar. Sembahyang asar sampai kat belakang, sampai tempat yang tak ada, yang kat tangga je. Masjid Tehil tu penuh. Allahu Akbar. Itulah katakan bahawa kalau orang yang baik, Allah tunjukkan yang kebaikan. Mudah-mudahan datanglah pada kita kebaikan. Kita mohon pada Allah Ta'ala bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma tahtim alaina bihusnil khatimah. Masukkan aku, akhirkan aku dengan kebaikan. Kalau jangan kau akhirkan aku dengan perkara-perkara yang tak baik. Mohon pada Allah Ta'ala selalu. Mudah-mudahan apa yang kita ambil pada hari ini, tuan-tuan, jadi manfaat kepada kita. Boleh buat amalanlah kita buat semampu bagi kita. InsyaAllah Allah dengar atas permintaan kita. Allah tahu atas apa yang kita hajatkan, dan insya-Allah Allah akan bagikan kepada kita. Bagi saya doakanlah, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah bagikan dengan kesihatan bagi kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kadang kita ni, tuan-tuan, terlupa, kadang kita terleka. Allah bagi usia, suruh beribadat, tapi tak nak ibadat. Tunggulah satu ketika nanti aku akan pergi masjid. Tuan-tuan, bila dalam keadaan dia dah terlantar, waktu tu baru nak pergi masjid, sesungguhnya dia telah berbohong kepada Allah Ta'ala. Dia berbohong kepada Allah Ta'ala. Allah bagi kita kesihatan. Dengan kaki ni, tuan-tuan, kita boleh berjalan. Tangan kita ini boleh membawa kenderaan. Dia kata satu ketika nanti aku akan jalan. Yang sehat masih ini pun susah untuk nak pergi pada masjid, pada tempat-tempat kebaikan. Adakah waktu kita dah sakit baru kita nak pergi? Kita bohong kali kedua pada Allah Ta'ala. Allah bahagi dengan kita, mata kita boleh lihat, maka kat mana masjid, kat mana tempat-tempat yang kita nak lawati. Tapi dia tak nak pergi ke masjid. Sebab apa? Tunggulah satu ketika nanti aku akan pergi. Tiba-tiba Allah datangkan dengan rabun dan tak nampak. Adakah dengan rabun yang tak nampak kita susah untuk bawa kenderaan, waktu itu kita baru nak pergi masjid? Kita bohong lagi dengan Allah Ta'ala. Berapa kali kita nak bohong pada Allah Ta'ala? Sebab itulah kita muhasabah balik pada diri kita. Janganlah kita berbohong pada diri kita, berbohong pada Allah Ta'ala. Di akhir nanti yang kita rasa kita takut pada Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah nikmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan pada semua jemaah yang hadir pada pagi ini. Allah berikan kesihatan, kewaafiatan untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan doakanlah kesihatan saya, mudah-mudahan Allah juga berikan kesihatan untuk kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang lain. Segala kebaikan datang daripada Allah, buruk daripada saya, hakikat daripada Allah Ta'ala. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan satu ketika nanti kita akan sama-sama berada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata tuan-tuan masuk syurga dulu, cari saya, tuan-tuan, untuk tarik bersama dalam syurga. Andai kata saya masuk dulu, tuan-tuan, kita pernah berjumpa dan berpisah kerana Allah Ta'ala dengan perasaan mahabbah, kasih sayang sama Islam, saya pun akan cari tuan-tuan untuk sama-sama dalam syurga Allah Ta'ala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.